Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurujana binti Isyam, nombor matrik 052234. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan Khalifah Uthman ibni Affan dalam perundangan Islam. Baiklah, pembentangan ini merangkumi pengenalan biodata Uthman ibni Affan, sumbangan beliau terhadap perundangan Islam, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan. Perundangan Islam daripada segi bahasa adalah jalan yang lurus, manakala daripada segi istilah merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia merangkumi akidah, syariat dan akhlak yang perlu dipatuhi untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manakala Islam merupakan sistem hidup yang lengkap, merangkumi segala aspek yang telah diturunkan oleh Allah. Sumber perundangan Islam pada zaman Khalifah Ar-Rashidin ada 4, iaitu yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga persepakatan ijma' para sahabat dan yang terakhir adalah ijtihad para khalifah. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sumber perundangan kita boleh ambil daripada surah An-Nisa ayat 105 yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penentang orang iaitu orang yang tidak bersalah kerana membela orang-orang yang khianat. Seterusnya kita juga boleh ambil daripada surah An-Nisa ayat ke-59 yang bermaksud hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan ulul daripada kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah iaitu Al-Quran dan Rasul iaitu As-Sunnah. Jika benar kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Seterusnya, saya beralih pula kepada biodata Uthman ibni Affan. Nama penuh beliau adalah Uthman ibni Affan ibni Abi Al-As ibni Umayyah ibni Abdul Asyam ibni Abdul Manaf ibni Quraisy. Beliau adalah berketurunan Bani Umayyah yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah daripada sebelah ibunya melalui nasab Abdul Manaf. Dikatakan bahawa ibu kepada ibunya merupakan saudara kepada Abdullah yang merupakan bapa kepada Rasulullah. Kelahiran beliau adalah di Taif. Ada juga yang mengatakan di Mekah pada tahun 567 Masihi bersamaan 6 tahun selepas tahun gajah. Ini bermakna Uthman ibn Affan muda 6 tahun daripada Rasulullah. Gelaran beliau semasa jahiliyah adalah Abu Am. Manakala setelah memeluk Islam, gelaran beliau adalah Abu Abdullah ataupun Zunurain. Mendapat gelaran Zunurain yang bermaksud mempunyai dua cahaya. Hal ini kerana beliau telah berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah. Seterusnya, jawatan beliau telah menjawat sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang keempat yang telah memerintah selama 12 tahun. Pemerintahan beliau pada 6 tahun yang pertama merupakan zaman kegemilangan di mana berlakunya banyak perluasan kuasa. Manakala 6 tahun yang terakhir merupakan zaman kejatuhan dan zaman fitnah. Zaman fitnah berlaku disebabkan oleh beliau lebih mengutamakan kerabatnya dan juga difitnah oleh jemaah Mesir, antaranya dengan fitnah beliau telah membakar mushaf. Seterusnya, kematian beliau telah meninggal disebabkan oleh dibunuh oleh pemberontak di rumahnya pada 8 Zulhijjah 35 Hijrah. Baiklah, seterusnya saya pergi kepada sumbangan Uthman ibni Affan dalam perundangan Islam. Beliau telah menyelaraskan mushaf Al-Quran disebabkan oleh terdapat pencampuran cara bacaan iaitu qiraat yang telah diketahui oleh Huzaifah.
Faktor yang mendorong kepada aktiviti ini disebabkan oleh perbezaan cara bacaan iaitu qiraat dan juga terdapat mushaf peribadi para sahabat. Ini disebabkan oleh Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun, maka ia telah menyebabkan tidak semua sahabat dapat mengikuti perkembangan penurunan Al-Quran ini. Maka beliau telah mengarahkan Zaid ibn Sabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn As dan juga Abdul Rahman ibn Haris untuk menyalin semula mushaf Al-Quran. Rujukan utama bagi penyelarasan ini adalah Mushaf Abu Bakar yang telah diperolehi oleh Hafsah binti Umar. Beliau juga mengarahkan apabila berlakunya perselisihan antara para penyalin, maka hendaklah menggunakan lajah Quraisy. Seterusnya, apabila siap menyalin sebanyak 6 mushaf, maka beliau telah menghantar mushaf tersebut kepada negara berkenaan dan juga menghantar seorang qori yang mutkin. Manakala satu lagi mushaf disimpan sendiri olehnya yang dikenali sebagai mushaf imam. Perkara yang diperhatikan dalam aktiviti penyelarasan ini adalah menulis apa yang mutawatir, terbatas hanya apa yang dibaca oleh Rasulullah dan menulis dengan cara yang dapat menampung 7 huruf di mana turunnya Al-Quran dan menghilangkan apa yang bukan daripada Al-Quran. Aktiviti ini digelar sebagai resam Osmani. Resam Osmani merupakan resam khas yang digunakan untuk menulis huruf dan ayat Al-Quran yang berakhir pada pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan. Resam Osmani ini bukanlah bermakna ia ditulis oleh Uthman, akan tetapi ia dipopularkan oleh Uthman ibn Affan. Kaedah-kaedah yang digunakan pakai dalam resam Osmani ada 5. Yang pertama adalah kaedah Al-Hafz, iaitu membuang beberapa huruf hijaiyah antaranya alif, waw, ya dan nun. Kaedah yang kedua adalah kaedah Al-Ziyadah, iaitu menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu dalam penulisan resam Osmani. Ketiga adalah kaedah Al-Badal, iaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Contohnya, alif diganti dengan waw, alif diganti dengan ya, nun diganti dengan alif dan ta marbuta. Kaedah yang keempat adalah kaedah Hamzah, iaitu penulisan Hamzah ini agak rumit kerana Nabi Muhammad hanya mengajar bunyinya sahaja tetapi tidak disertakan dengan lambang huruf tersendiri. Yang terakhir adalah kaedah Al-Was dan Al-Fas. Al-Was adalah menulis satu kalimah serta menyambungkannya dengan kalimah yang selepas itu. Manakala Al-Fas adalah menulis suatu kalimah dengan memisahkan kalimah yang selepasnya. Baiklah, akhir sekali kesimpulan daripada kajian ini, penyelarasan Al-Quran kepada resam Osmani yang dikelolai oleh Uthman ibn Affan merupakan sumbangan bukan sahaja untuk menjaga kesucian Al-Quran, malah ia memberi sumbangan yang besar terhadap perundangan Islam sehingga ke hari ini. Hal ini kerana sekiranya Al-Quran pada ketika itu tidak diselaraskan, maka akan timbullah permasalahan seperti pergaduhan, perpecahan, perbezaan perundangan hukum disebabkan makna yang berbeza. Namun pun begitu, perlulah diingat bahawa penyelarasan Al-Quran ini bukanlah ijtihad Uthman ibn Affan, akan tetapi ia merupakan tauqifi daripada wahyu Rasulullah yang sememangnya baginda sendiri menyuruh untuk umat ketika itu menghafal dan juga menulisnya. Maka sekian saja daripada saya. Terima kasih.